Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera ucapkan kepada semua murid yang dapat mengikuti ataupun menonton video ni. Hari ini cikgu akan cuba menjawab 10 soalan. Okey, yang mana kita dapat tengok cara ataupun teknik untuk jawab soalan kertas satu dengan lebih baik. Okey, untuk soalan yang pertama, antara yang berikut yang manakah bukan kemahiran proses sains? Okey, kita ada dua kemahiran proses sains dengan kemahiran manipulatif. Okey, so yang bukan kemahiran proses sains adalah kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains ni langkah-langkah yang kita gunakan untuk kita nak buat uji kaji, nak buat eksperimen. Okey, kemahiran manipulatif adalah lebih kepada pengendalian ataupun orang kata nilai murni dalam pengendalian eksperimen tersebut. Jadi dia ada beza. Okey, untuk kemahiran proses sains, kita tengok yang pertama sekali, memerhati adalah kemahiran proses sains. Betul. Membuat laporan juga adalah kemahiran proses sains. Okey, melakar spesimen dengan betul dan jelas adalah kemahiran manipulatif. Okey, so jawapan ni adalah kemahiran manipulatif, melakar spesimen dengan betul dan jelas. Okey, mentafsir data juga adalah kemahiran proses sains. Alright. Soalan yang kedua, sekumpulan pendidik menjalankan penyiasatan untuk menyukat 50 ml air. Antara berikut radas yang manakah sesuai untuk menyukat isi padu air dengan tepat? Okey, untuk menyukat isi padu air kita perlu gunakan radas yang sesuai lah. Okey, dalam soalan ni pilihan jawapan ni yang tepat adalah silinder penyukat. Sebab kantar tangan ni kita gunakan untuk melihat benda yang kecil. Okey, membesarkan imej yang kecil. Okey, bika kita gunakan untuk meletakkan ataupun mengisi bahan eksperimen ataupun kita panggil bahan-bahan sains dalam tu, tetapi dia tidak semestinya digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Okey, yang memang tepat adalah silinder penyukat lah. Okey, forceps adalah lebih kepada penyepit ataupun peralatan yang digunakan untuk mengambil bahan ataupun bahan sains lah. Okey, menggunakan forceps. Okey, soalan yang ketiga, Siti ingin membuat uji kaji tentang masa yang diperlukan untuk gula melarut di dalam air yang berlainan suhu. Okey, dekat sini kita boleh dapat dua pemboleh ubah. Kita boleh kenal pasti dua pemboleh ubah. Yang pertama ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi terletak pada perkataan mana? Okey, air yang berlainan suhu. Okey, air berlainan suhu ni ada banyak. Maksudnya dia mesti ada banyak suhu. Dekat mana kita boleh kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi? Dekat perkataan berlainan suhu. Okey, maksudnya dia mesti gunakan lebih daripada satu cecair yang ada banyak suhu lah. Contoh macam bikar A mungkin digunakan 50 darjah Celsius, bikar B mungkin 60, bikar C mungkin 70 darjah Celsius. Jadi dia ada perbezaan suhu dekat situ. Okey, jadinya pemboleh ubah bergerak balas ialah masa yang diperlukan untuk gula melarut. Masa yang diperlukan untuk gula melarut. Maksudnya gula ni sama je kuantiti dia. Okey, gula ni malar, betul. Contoh dia pakai gula 1 sudu. Jadi untuk kesemua larutan air tadi mesti gunakan gula yang sama kuantiti, iaitu gula ni dah jadi pemboleh ubah malar. Masa yang diperlukan itu adalah pemboleh ubah bergerak balas, sebab dia mesti bergerak balas dengan suhu. Maksudnya kalau kata suhu tu lebih tinggi, dia punya masa untuk melarut lebih cepat. Okey, so Siti dah bagi pernyataan. Okey, Siti menyatakan bahawa gula akan lebih cepat larut dalam air yang bersuhu tinggi. Okey, apakah kemahiran proses sains yang terlibat? Baik, kemahiran proses sains yang terlibat adalah meramal. Sebab Siti belum buat lagi eksperimen, tapi Siti dah boleh agak. Okey, disebabkan pengetahuan sedia ada dia tahu bila haba tinggi maka bahan yang masuk ke dalam larutan ataupun air tersebut akan cepat melarut. Okey, so dia telah meramal. Okey, nombor 4, antara haiwan berikut yang manakah tidak menggunakan peparu sebagai organ pernafasan? Okey, kita tengok ikan paus walaupun hidup di dalam air dan namanya pun ikan, tetapi tidak menggunakan insang, tetapi sebaliknya menggunakan peparu. Okey, B ialah serangga, iaitu rama-rama. So rama-rama menggunakan spirakel. So jawapan ni adalah rama-rama. Okey, ular adalah haiwan yang bernafas menggunakan peparu. Okey, katak juga menggunakan peparu, dan juga ada satu lagi organ pernafasan, iaitu kulit lembap. Okey, soalan yang kelima, aktiviti yang manakah memerlukan kadar pernafasan yang sederhana? Okey, so kita tengok dekat sini, berbasikal. Kita kena anggap berbasikal ni macam kita pergi kayuh basikal ke rumah kawan.
berkayuh basikal pergi ke sekolah. Kita tak boleh ambil contoh berbasikal seperti atlet berbasikal dalam pertandingan. Itu dia punya kadar pernafasan akan jadi tinggi. Tapi berbasikal di sini adalah berbasikal yang bersantai-santai saja. Okey, so jawapan ni adalah berbasikal. Membaca adalah kadar pernafasan yang sangat rendah sebab kita membaca, kita tak bergerak. Betul? Kita duduk setempat, kita baca. Jadi pernafasan akan rendah. Tidur pun juga sama macam membaca, memang kadar pernafasan akan jadi sangat rendah. Okey, berenang adalah kadar pernafasan tinggi sebab kita gerakkan kita punya anggota badan dengan begitu pantas. Okey, jadi kita bila kita berenang, kadar pernafasan kita juga akan meningkat. Okey, akan jadi tinggi. Okey, soalan yang seterusnya, pokok manakah yang akan hidup lebih lama? Okey, kita tengok pasu W. Pasu W itu ada plastik yang menutup pokok tersebut. Jadinya lama kelamaan pokok dekat pasu W itu dia akan lemas ataupun kita kata tidak mendapat oksigen. Jadi dia akan mati. Okey, X juga keadaan yang sama, yang mana dia ditutup oleh kotak. Okey, tiada ruang udara, jadi maksudnya udara tak dapat masuk dan juga pokok ni juga akan layu ataupun mati. Okey, Y mendapat keperluan yang mencukupi, ada oksigen, ada cahaya matahari dan juga disiram dengan air. Jadi Y yang paling lama hidup. Okey, macam Z, dia mendapat oksigen dan mendapat cahaya matahari tapi tidak ditunjukkan bahawa pokok Z ni disiram. Jadi kita tak boleh nak andaikan dia boleh hidup lama. Yang memang boleh hidup lama ialah Y sebab dia dapat ketiga-tiga keperluan asas tu. Okey, soalan yang ketujuh. Raja menunjukkan tabiat dua lelaki dewasa X dan Y. Okey, X ialah tabiat merokok, Y ialah tabiat menyalahgunakan dadah. Okey, menyalahgunakan bukan menghisap dadah. So kita kena betulkan istilah tu. Okey. Antara berikut yang manakah berdasarkan kesan manakah kesan buruk berdasarkan tabiat di atas? Okey, kalau merokok kita tahu dia berkait dengan masalah pernafasan. Okey, yang paling kronik sekali ialah kanser paru-paru. Okey, dan untuk penyalahgunaan dadah, biasanya orang yang menyalahgunakan dadah ni dia akan berhalusinasi. Berhalusinasi ni dia membayangkan sesuatu perkara yang tak wujud, yang tak ada pun, kan. So itulah berhalusinasi. So jawapan ialah kanser paru-paru dan berhalusinasi. Okey, seterusnya ialah soalan nombor 8. Baik, mengapakah musang artik berhibernasi pada musim sejuk? Okey, berhibernasi ni bermaksud berehat. Okey, duduk di satu tempat, berlindung di satu tempat, contoh di dalam gua ke ataupun tempat yang tidak begitu sejuk, dan dia akan duduk berehat, tak buat apa-apa. So ini adalah supaya dapat mengurangkan keaktifan dia. Sebab bila dia bergerak banyak, dia akan lapar, dia akan perlukan lebih banyak haba. Jadi dia perlu cari makanan. Sedangkan pada musim sejuk, maksudnya haiwan-haiwan lain juga dia tak keluar, dia akan duduk di setempat dan mereka juga semua akan berhibernasi. So tak ada makanan. Okey, pada suhu yang ekstrim macam ni, tak ada siapa pun, tak ada haiwan mana pun yang akan keluar. Jadi semuanya kena duduk berhibernasi. Jadi musang artik juga terpaksa berhibernasi untuk mengurangkan keperluan makanan dan juga haba. Jadi jawapan untuk mengurangkan keaktifan. Okey, seterusnya nombor 9. Pokok kaktus mempunyai akar yang panjang. Okey, kita tahu pokok kaktus hidup di kawasan yang ekstrim, iaitu gurun. Okey, gurun satu kawasan yang sangat jarang mempunyai hujan, jarang hujan. Okay, jadi maksudnya air pun sangat-sangat terhad. Tapi pokok kaktus boleh hidup disebabkan akarnya yang panjang. So bila akar yang panjang, dia dapat menyerap air yang mencukupi. Kalau pokok-pokok lain akar pendek memang tak boleh hidup dekat kawasan gurun. Okay, soalan yang terakhir, nombor 10. Bagaimanakah tumbuhan ini memecahkan biji benihnya? Okey, kalau kita tengok dari segi lokasi, kebanyakan pokok kelapa berada di tepi pantai. Okey, kita tengok juga buah pokok kelapa, dia mempunyai ciri-ciri yang boleh timbul, iaitu mempunyai kulit yang berlilin, mempunyai ruang udara, mempunyai sabut, kan, dan juga tidak tenggelam. So maksudnya biji benihnya, iaitu buah pokok kelapa tadi, akan dipecahkan melalui air. Okay, setakat ini saja 10 soalan cikgu sudah cuba jawab. InsyaAllah nanti cikgu akan buat lagi pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih.